sekejap. Okey, jadi cikgu tanpa melengahkan masa lagi, kita dah tunggu lebih kurang 13 minit dah. Cikgu dah bagi peluang, ada yang confuse nak pakai link mana, cikgu dah bagi link. Okey, dalam WhatsApp group pun cikgu dah bagi. Okey, jadi untuk kelas kita pada malam ni kita mulakan. Yang pertama sekali untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita nak teruskan dah. Okey, untuk pengetahuan semua, kelas kita sekarang ni adalah dekat minggu ketiga tau. Minggu depan kelas kita jatuh kepada kelas yang ke minggu keempat. Jadi mula daripada minggu depan lagi sekali tu kita tak ada kelas tau seminggu tu. Jadi ni kelas second last, iaitu kelas ketiga lah untuk bulan kedua. Minggu depan, lepas tu minggu depan lagi sekali tak ada kelas, cikgu bagi rehat. Sebab bulan 3 kita dah nak masuk kepada silibus masing-masing. Okey, untuk kelas tu sebenarnya cikgu buka siapa-siapa nak tanya soalan. Siapa-siapa nak mengadakan sesi one to one dengan cikgu, insya-Allah lah cikgu ambil yang kosong. Ada masa kosong, kita boleh deal. Kalau ada soalan nak tanya, tanya cikgu. Okey, jadi kita akan teruskan dah kepada kelas kita untuk malam ni. Dah ready ke belum ni? Nak dengar suara sikit, dah ready ke belum? Ready. Dah ready ya. Okey. Nur Izzati dah ready ke belum? Dah. Okey, Zarif Zakwan dah ready ke belum? Okey. Okey, jadi untuk kelas kita pada malam ni, kita belajar pada malam ni adalah tentang pengukuhan. Algebra. Pengukuhan ni maksudnya kamu nak mantapkan lagi. Orang tak tahu kukuh tu apa? Pengukuhan. Kita nak mantapkan lagi. Kita nak powerkan lagi kita punya basic untuk algebra. Jadi fokus kita malam ni adalah tentang pembahagian. Pembahagian. Okey, jadi untuk algebra, bahagian nak kukuhkan algebra, minggu yang pertama, cikgu dah pergi kepada penambahan dan penolakan. Seterusnya minggu lepas, iaitu minggu yang kedua, pergi kepada pendaraban algebra. Minggu yang sekarang ni, iaitu malam ni, minggu yang ketiga, cikgu pergi kepada pembahagian. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan pembahagian ni? Okey, bila cikgu nak pergi kepada pembahagian, ramai sangat confuse. Macam mana nak buat pembahagian? Okey, cikgu akan terangkan. Bila kita dah mula masuk kepada pembahagian di tingkatan, masa sekolah rendah kan, kamu sekolah rendah kat mana-mana pun, asalkan dalam Malaysia, mostly dia akan belajar pembahagian, kamu akan nampak bentuk bahagi macam ni. Kamu akan nampak simbol bahagi macam ni. Tapi bila dah sekolah menengah, kamu jarang nampak. Tak kisahlah. Form 1 sampai Form 5, bila dekat simbol bahagi, jarang nampak. Kenapa? Sebab bila simbol bahagi ni masuk kepada sekolah menengah, dia dah tukar kepada perkataannya ataupun dalam bentuk pecahan. Jadi bahagi, contoh kalau cikgu cakap 3 bahagi 4. 3 bahagi 4, kalau kita tukarkan kepada bentuk pecahan, 3 ni nombor pertama, 3 dekat atas, per dengan 4 ni dekat belah bawah, 3/4. Jadi kamu janganlah ingat pecahan tu pecahan je. Pecahan tu adalah sebenarnya pembahagian nombor atas bahagi nombor bawah. Jadi ada student cikgu, saya ni dah sekolah menengah, saya tak belajar pun bahagi. Saya belajar tambah tolak darab je. Oh iya ke cikgu cakap macam tu kan? Habis tu 3/2 macam mana?
3/2 saya boleh jawab cikgu. Tu bahagilah tu. Jadi bila kamu nampak per tu sebenarnya dia adalah pecahan. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey, yang lain nak dengar suara sikit. Boleh faham sampai situ? Boleh, cikgu. Okey, Boleh, cikgu. bagus. Okey, jadi apa tu pecahan sebenarnya? Ya, apa tu pecahan? Okey, cikgu akan terang dari detail. Cikgu bukannya terus langkah terus susah tau. Tengok, cikgu tak masuk lagi apa tu nombor-nombor semua. Cikgu terang apa tu pecahan dulu sekarang ni. Okey, pecahan ni adalah di mana bentuk dia ada nombor dekat atas dengan nombor dekat belah bawah. Nombor dekat atas, nama dia kita panggil numerator. Numerator. Manakala nombor dekat belah bawah kita panggil dia denominator. Ada orang tersilap. Cikgu, saya rasa dekat belah bawah kita panggil terminator. Dia banyak tengok movie Kalau dulu ada mega movie, Terminator yang robot-robot tu. Jadi bukan terminator, dia numerator, nombor atas. Ini adalah belah atas. Ataupun denominator, kita panggil pembawah, iaitu nombor bawah. Apa tu nombor atas? Apa tu nombor bawah? Tengok cikgu terang apa tu pecahan dulu Okey, jadi nombor atas kalau cikgu tulis 3/4, nombor atas tu apa? Okey, maksudnya nombor atas dengan nombor bawah, contoh cikgu ambil pizza. Pizza cikgu warna biru malam ni, kena nila. Kena nila. Okey, jadi sekarang cikgu punya pizza, cikgu nak tahu berapa bahagian. Jadi dekat sini kita buat 3/4. 3/4 dekat belah bawah ni adalah bahagian penuh. Bahagian penuh. Maksudnya bila kamu tengok belah bawah dia 4, jadi pizza cikgu telah dibahagikan kepada 4 bahagian yang sama rata. Tak ada mana lagi besar, tak ada mana lagi kecil. Dia kena sama rata. Okey, manakala belah atas tu apa? Belah atas adalah bahagian yang dipilih. Bahagian yang dipilih. Contoh, kalau dekat sini kita ambil 3 je, jadi kita lorekkan 3 bahagian sahaja. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan pecahan. 3/4. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu harap masih boleh follow up lagi Okey, jadi sebelum cikgu memasukkan kita punya lesson kita malam ni, cikgu nak kamu faham dulu apa tu pecahan. Sebab ada orang dia belajar tapi dia tak tahu dia belajar apa. Jadi kita tengah belajar tentang pecahan malam ni. Nanti ada yang tanya cikgu, cikgu kata nak ajar bahagi. Ya, bahagi ni pecahan. Okey semua. Okey, jadi kita teruskan okey, boleh cikgu teruskan? Bazil, boleh cikgu teruskan Bazil? Boleh, cikgu. Okey. Habis untuk definisi. Okey, sekarang dalam pecahan dalam pecahan dia ada dalam pecahan dia ada operasi dia juga. Kenapa pecahan ada operasi? Ada yang tanya cikgu, kenapa ada operasi? Okey, jadi masing-masing boleh tengok ke depan. Dalam nombor, dalam matematik kan, dalam matematik pecahan ni termasuk kepada nombor. Jadi bila pecahan ni kita ada penambahan dan penolakan untuk pecahan. Dalam pecahan kita ada pendaraban. Dan dalam pecahan juga kita ada bahagi. Macam mana dalam bahagi ada bahagi? Yang tu cikgu akan ajar minggu depan. Minggu depan cikgu sentuh darab dengan bahagi. Minggu ni kita pergi kepada tambah dan tolak sahaja. Jadi tak payah pening-pening. Cikgu dah bagi tahu dah apa yang kita nak fokus. Jadi sepatutnya lepas habis kelas, kamu dah kena tanya diri kamu, aku faham tak tentang tambah dan tolak untuk pecahan? Okey.
Jadi kelas kita malam ni, terbahagi kepada 6 level. Level 1, level 2, level sampailah level 6. Jadi bila cikgu cakap level ni ibarat tangga. Jadi kamu kena lepas level 1 baru kamu boleh pergi level 2. Kalau siapa tak lepas level 1, kalau cikgu ajar level 2, dia tak faham. Jadi kalau kamu tersangkut, contohlah nak pergi kepada level 3 ke 4. Kamu sangkut. Kalau sangkut ataupun tak faham ataupun ada confuse, tanya cikgu terus. Tanya ikut suara ataupun tanya ikut WhatsApp, dua-dua boleh. Boleh ke semua? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita pergi kepada level 1. Level 1, penambahan dan penolakan. Okey, jadi penambahan dan penolakan untuk level 1, cikgu bagi soalan senang je. Cikgu nak kamu fokus pada konsep. Okey, level 1, penambahan dan penolakan, kita kena faham dia punya konsep. Konsep yang cikgu akan ajar dekat level 1 adalah step pertama sebelum kamu tambah sesuatu ataupun tolak sesuatu pecahan, kamu kena tengok nombor bawah. Kena tengok nombor bawah. Tengok pembawah ataupun nama lain dia denominator. Contoh 3/4 tambah 7/4. Jadi kenapa kita kena tengok nombor bawah? Apa yang kita nak kena tengok pada nombor bawah tu? Kita kena pastikan nombor bawah sama. Jadi kita kena pastikan dia adalah sama. Ni nota cikgu, jadi kena salin sambil-sambil cikgu terang, kena salin. Okey. Jadi bila step pertama dah lepas, kita pergi kepada step nombor 2. Jangan selesaikan terus. Kita gabungkan. Gabungkan. Gabungkan macam mana? Okey, nak gabungkan pecahan dia macam ni. Ambil nombor atas sahaja. 3 tambah 7/4. Macam tu cara nak gabungkan dia. Jadi ada yang tak faham. Sebab dia ingat pecahan ni atas tambah atas, bawah tambah bawah. Jadi bila cikgu dah suruh kamu gabungkan, maksudnya kamu boleh fokus. Yang kamu nak kena selesaikan adalah nombor belah atas, bukan nombor belah bawah. Gitu. Lepas tu akhir sekali baru kita selesaikan. 3 tambah 7 dapat 10/4. Jadi bila kita dah dapat 10/4, kita boleh kecilkan guna sifar 2. Ini kalau in case boleh dikecilkan. 10/2, 4/2. 10/2 dapat 5. 4/2 dapat 2. Sampai sini semua jelas ke? Jelas. Okey, baik. Boleh. Okey, ada orang tak tahu cara nak kecilkan? Cikgu, saya ni lemah bahagi. Saya ni lemah darab. Maksudnya saya tak tahu 10 ni kena bahagi berapa, 4 ni kena bahagi berapa. Saya betul-betul tak tahu. Okey, sekarang ni bila kita dah sekolah menengah, kita ada kalkulator. Jadi, bila kita nak tekan kalkulator 10/4 masing-masing, kita tekan macam ni. Kita tekan 10 ni ABC per 4. Cuba masing-masing tekan kalkulator, 10/4 dapat berapa? Dapat berapa? 5/2. Ya, kita akan dapat 5/2. Jadi bila cikgu ajar ni, maksudnya bila kita tekan 10/4 macam ni dalam kalkulator, kalkulator akan tunjukkan terus dalam bentuk termudah. Kalkulator akan bagi tahu kamu 5/2. Maksudnya kamu tak perlu dah fikir, kamu dah kecilkan nak kena bahagi berapa. Tu cara guna kalkulator. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, baik. Okey, bagus.
Okey. Azizul ada ke tu? Dengar suara Azizul. Azizul ada? Ada cikgu. Oh, okey. Cikgu dah kenal-kenal dah beberapa suara cikgu. Suara Berry Lisa cikgu dah kenal. Bazil cikgu dah kenal. Amma cikgu dah kenal. Yang jarang bersuara je cikgu kurang kenal. Okey. Jadi, habis dah. Maksudnya, setiap pecahan yang kamu belajar, kamu kena bagi jawapan dalam bentuk terkecil. Dalam bentuk simplest form. Gitu. Salin nota yang cikgu tulis. Salin nota elok-elok. Okey. Jadi kita pergi kepada algebra. Nanti ada yang tanya, cikgu kata nak ajar algebra. Tak ada pun algebra dekat sini. Algebra tu maksudnya huruf. Tengok semua nombor je cikgu. Okey, senang je. Jadi dekat sini cikgu mula masukkan huruf. Cikgu nak mula dah kepada level 1. Okey, kat sini cikgu letak 3x tambah 2 tambah 3x per 2 tambah 8x per 2. Okey. Jadi cikgu tukar. 7x per 2. Naklah. Sorry. 8x lah. Sorry. Okey, 8x per 2. Okey, jadi step yang pertama, jangan lari. Step yang pertama, kita tengok pembawah. Lepas kita tengok pembawah, kita nak tengok apa kat pembawah? Kita tengok nombor dia sama ke tak? Okey, sekarang nombor dia sama. Sini 2, sini pun 2. Jadi bila dia dah sama, dekat situ kita boleh terus gabungkan 3x tambah 8x per 2. Itu je. Sekarang kamu kena tengok 3x tambah 8x. Boleh ke 3x tambah 8x? Cikgu nak tanya kamu, boleh ke? Boleh. Boleh. Pandai. Sebab apa? Sebab huruf dia sama. Jadi 3x tambah 8x kita dapat 11x per 2. Ni contoh yang pertama. Salin. Okey, kemudian cikgu harap jelas setakat ni. Okey, cikgu tunjuk pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah cikgu letak 5y per 3 tambah 7x per 3. Okey, masing-masing boleh tengok. Okey, yang pertama jangan tengok yang atas dulu. Tengok nombor bawah. Okey, bawah dia 3. Dekat sini pun 3. Jadi bila bawah dia dah 3, apa yang kita buat? Gabungkan. Kita akan dapat 5y tambah 7x per 3. Jadi sekarang 5y tambah 7x boleh diselesaikan tak 5y tambah 7x? Tak. Pandai. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia huruf dia lain. Jadi dekat sini janganlah kamu pergi tambah apa-apa dah. Kamu tinggalkan sampai sini sahaja. Gitu. Kamu tinggalkan sampai tu saja. Jadi itulah cara dia. Cikgu cakap nak ajar tolak. Kalau tolak sama je konsep dia. Contoh cikgu letak 7x per 6 tolak 2x per 6. Okey, masing-masing boleh tengok. Okey, jadi sekarang tolak. Kalau tolak tak kisah. Kamu tengok nombor bawah dia. Nombor bawah dia sama. Sini 6, sini 6. Jadi bila dia sama, gabungkan saja 7x tolak 2x per 6. Jadi cikgu nak tanya kamu, 7x tolak 2x. Boleh ke 7x tolak 2x? Boleh. Boleh. 7 tolak 2 kita dapat 5x per 6. Jadi konsep dia tambah ke, dia tolak ke, sama je. Cumanya cikgu nak kamu faham 2 step. Yang pertama tengok nombor bawah. Kalau sama, kamu gabungkan. Lepas dah tengok gabungkan, kamu tengok. Boleh selesaikan ke tak? Kalau boleh, kamu dapat jawapan dia. Selesaikan jawapan dia. Kalau tak boleh, jangan selesaikan dah. Maksudnya kat situ sahaja dia berhenti. Cikgu harap sempat salin. Jelas ke semua? Cikgu terang tu, boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Jadi kita akan pergi kepada sesi latihan. Kita akan buat 2 latihan. Jadi masing-masing negatif 5x tambah 5x per 7 tambah 2x per 7. Cuba selesaikan yang pertama ni. Ni soalan pertama. Soalan yang kedua. Cikgu nak letak 10x per 3 tolak. Tolak dengan
5x per 3. Okey, cuba buat. Nombor 1 dengan nombor 2. Ada soalan nak tanya, tanya cikgu terus. Cikgu bagi tahu awal, siapa sangkut level 1, dia sangkut level 2. Hantar dekat WhatsApp hantar dekat WhatsApp. Cikgu minta izin menaik je hantar dekat WhatsApp Wan Alisha dah ada ke Wan Alisha? Dia terlost. Diniel, so far okey ke Diniel? Okey. Okey. Okey, bagus. Dari yang dah hantar dah dekat cikgu. Hantar kat cikgu semua. Cikgu tunggu, jangan risau. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Azizul dah hantar kat cikgu. Okey, bagus. Ramai dah hantar kat cikgu. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Hantar je Cikgu check je tau. Cikgu tengah cari siapa yang agak-agak salah dekat sini. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Kita akan cuba buat sama-sama soalan 1 dengan soalan 2. Ingat, ni level 1. Okey, jadi cikgu nak teruskan kepada kita punya soalan. Boleh ke semua? Boleh tak boleh? Okey. Boleh. Baik. Okey, jadi kita pergi dulu kepada soalan pertama. Step yang mudah. Kita tengok nombor bawah dia. Mana nombor bawah dia? 7, sini pun 7. Oh, sama. Jadi bila sama jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jangan kamu fikir nak kena buat apa. Jangan. Kamu ikut je step yang cikgu. Okey, bila bawah dia dah sama, gabungkan je. Atas dia negatif 5x. Atas dia dekat sini tambah 2x. Tu maksud cikgu kita gabungkan saja. Jadi dia per 7 sekarang. Habis. Jadi kita tengok pula dia punya huruf. Huruf dia dekat sini negatif 5x dengan 2x. Huruf yang sama. Maksudnya kamu tekan je kalkulator, tolak 5 tambah 2. Tu cara dia. Kamu tekan tolak 5 tambah 2, kamu akan dapat jawapan dia tolak 3x per 7. Inilah jawapan nombor 1. Siapa yang betul? Tahniah. Siapa yang salah? Salin pembetulan. Siapa yang tak tahu? Salin daripada awal apa yang cikgu tulis.
Habis dah dekat sini. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Step yang sama. Dia tambah ke, dia tolak ke? Ingat step cikgu. Tengok nombor bawah dia. Bawah dia dekat sini 3. Bawah dia dekat sini 3. Jadi, bila bawah dia adalah nombor sama, kita gabungkan saja. 10x tolak 5x per 3. Jadi, kita selesaikan atas dia. 10 tolak 5. Kita akan dapat 5x per 3. Ini jawapan nombor 1 dan jawapan nombor 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, Boleh. bagus. Masih senang lagi ke? Senang ke susah nombor 1 ni? Senang. Senang. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu nak pergi dah kepada level 2. Cikgu nak naik tangga. Nak naik 1 anak tangga. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di atas. Di atas pula. Nanti kamu tengok ceiling kamu pula. Tengok depan. Okey, sekarang kita pergi kepada level 2. Perbezaan level 1 dengan level 2 kamu boleh tengok kat depan. Okey, level 2 yang cikgu nak ajar sekarang ni adalah apabila nombor numerator dia, nombor belak atas ada lebih daripada satu sebutan. Macam mana? Contoh, cikgu tunjuk 3x tambah 2y per 5 tambah 7x tambah 5y per 5. Nampak? Kita dah mula banyak dah nombor. Jadi kamu kena fokus. Okey, level 2 dengan level 1 perbezaan dia adalah dekat level 2, dekat atas dia ada satu je. Satu, sini satu, sini satu. Bahagian pecahan ni satu, bahagian pecahan ni pun satu. Tapi bila cikgu pergi kepada level 2, satu pecahan tu belah atas dia ada 2 sebutan. Sebutan pertama, sebutan kedua. Sama juga dengan sebelah sana. Sini ada sebutan pertama dengan sebutan kedua. Okey, itu perbezaan level 1 dengan level 2. Kita dah naik level. Jadi macam mana nak selesaikan? Okey, step dia, tengok kat depan. Step dia adalah step yang sama saja macam yang cikgu ajar tadi. Apa yang cikgu ajar tadi? Tengok nombor bawah. Okey, nombor bawah dia dah 5, 2, 2. Maksudnya dah sama. Jadi bila sama, kamu gabungkan je nombor atas. Macam tadi. 3x tambah 2y tambah 7x tambah 5y per 5. Dah. Cumanya dekat level dekat sini, sebelum kita nak selesaikan, nak dapat dia punya jawapan, kita kena tengok sebutan serupa. Contoh 3x dengan 7x dia sebutan serupa. Kita bawa dia pergi sebelah-sebelah. 3x tambah 7x. Itu maksud cikgu. Okey, kena tengok pula y. 2y dengan 5y. Bawa dia pergi sebelah-sebelah. 2y tambah 5y per 5. Ini dia penambahan step. Jadi dekat level 2 kamu kena susun. Kamu tak boleh selesaikan terus macam level 1 tadi. Kamu kena susun ikut dia punya sebutan. Jadi dekat sini baru kamu selesaikan. Dekat sini 3x tambah 7x kita dapat 10x. Okey, untuk y pula. Dekat sini 2y tambah 7y. Silap. 2y tambah 5y kita dapat 7y per 5. Jadi inilah jawapan dia. Jelas ke semua untuk level 2 ni? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi nak tambah apa kat sini? Kita tambah ni je. Kita kena susun ikut sebutan yang sama. Tak faham sebutan tu apa? Kita susun ikut huruf yang sama. Yang ada X duduk sebelah ada X. Yang ada Y duduk sebelah ada Y. Jadi akhir sekali baru kita selesaikan. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu bagi, cikgu nak masing-masing cuba buat 2 soalan ni. Okey, jadi soalan yang seterusnya cikgu pergi kepada 2A tolak 3B per 7 tambah
Cikgu pergi kepada 5A tolak 7B per 7. Jadi ini soalan yang pertama, boleh mula buat. Soalan yang kedua, negatif 11x tambah 7y, asyik 7 je, tambah 5y per 3 tambah 5x tolak 7y per 3. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Ada yang cakap kat cikgu, saya risau saya salah. Jangan risau kamu salah. Jangan risau kamu salah. Oh, yo. Cikgu, Ya, kalau tak susun ikut sebutan serupa tapi jawapannya betul boleh ke? boleh, tapi kita nak elakkan kecuaian. Jadi kita nak elakkan kecuaian, kita kena susun dulu. Cikgu. Okey. Oh, Norina ada. Siapa yang salah salin tahu tadi? Bagus, Ani Amirullah. Betul. Hantar je kat cikgu tahu. Okey, Bazil. Bagus. Cikgu bukan saya lah. Ni Bazil hantar tadi. Cikgu ni dia. Cikgu Oh, CN yang- tadi. Okey. Sebab soalan pun cikgu baru buat. Jadi cikgu tak tahu jawapan dia. Jadi hantar je tahu. Bagus, pandai. Kadang-kadang benda soalan mudah ni lah yang buat kita tersilap. Okey, Afiqah. Bagus, pandai. Salah. Salin pembetulan. Okey, bagus. Okey. Oh, ada yang pergi selesaikan salah tu yang pergi selesaikan tu. Dia kalau sebutan dia berbeza jangan kita selesaikan. Tadi cikgu tunjuk dah dekat level 1. Okey, cikgu bagi masa lagi 1 minit. Cikgu bagi masa lagi 1 minit. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Dah pukul 9.18 dah. Okey, jadi kita tengok kepada soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Cikgu pesan lagi sekali, siapa yang salah, salin. Pembetulan. Siapa yang dah betul, buat tik. Dan siapa yang tak tahu langsung cara nak buat, salin apa yang cikgu buat kat depan.
Okey, jadi cikgu akan mula terangkan soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Masa kita singkat je, tahu-tahu nanti dah pukul 10.30 dah. Jadi cikgu mula buat kat depan. Tengok, comparekan jawapan kita sama-sama Okey, soalan nombor 1, soalan nombor 1. 2A tolak 3B, 5A tolak 7B. Apa nasihat cikgu? Jangan pandang yang atas lagi. Bila dia dalam keadaan penambahan dan penolakan untuk pecahan, pandang nombor bawah dulu. Nombor bawah dia 7, jadi bila nombor bawah dia 7, gabungkan je yang atas tu. 2A tolak 3B tambah 5A tolak 7B per 7. Macam tu. Per dengan 7. Dah selesai. Itu je. Jadi sekarang kita tengok mana satu sebutan yang serupa. Yang serupa tu maksudnya huruf sama. 2A dengan 5A. Susun bagi 2A dengan 5A tu duduk sebelah-sebelah. Tapi nak susun, kamu kena tengok simbol dia. Tengok positif, negatif dia. 5A ni positif. Jadi bawa sekali dia punya positif. Okey. Kita tengok pula B. 3B dengan 7B. Bila kamu nak susun 3B duduk sebelah 7B, okey, kamu nak gerakkan 3B kan? Kamu tengok simbol dia. Simbol dia negatif. Jadi kita bawa negatif 3B. Bawa simbol dulu. Okey, 7B ni negatif. Bawa simbol dulu. Negatif 7B per dengan 7. Selesai. Lepas tu kita tekan kalkulator lah. Kita selesaikan 2 tambah 5 kita dapat 7A. Tolak 3 tolak 7 kita dapat tolak 10B per 7. Inilah kita punya jawapan. Habis nombor 1. Ramai yang betul tapi ada yang salah. Salahnya pada simbol. Jadi setiap kali kita nak gerakkan kita punya simbol, kita kena tengok nombor nak gerakkan dia, tengok simbol belakang dia. Habis nombor 1. Nombor 2, step yang sama, tengok nombor bawah. Nombor bawah dia 3. Jadi bila nombor bawah dia dua-dua dah 3, maksudnya dekat sini kita gabungkan sahaja nombor atas dia. Kita salin je. Okey, jadi ni jawapannya. Jadi sekarang kita cari sebutan yang serupa, maksudnya huruf yang sama. X duduk dengan yang X. Bawa duduk sebelah-sebelah. Jadi nak bawa negatif 11 ni, jangan lupa simbol dia negatif. Negatif 11X. Okey, 5X. Ni positif. Okey, positif 5X. Habis X. Okey, Y dengan Y. Y ni positif. Positif 5Y. Yang ni 7. Ini negatif. Tengok semua kat belakang ni ada anak panah. Maksudnya kat situ cikgu cari apa simbol dia. Negatif 7Y per 3. Habis. Kemudian dekat sini bila kita dah sama, kita dah tengok dia duduk sebelah-sebelah, selesaikan. Negatif 11 tambah 5. Kalau kamu confused, ambil dia punya simbol dengan huruf masuk dalam kalkulator. Contoh, ni negatif 11, ini tambah 5. Masukkan je dalam kalkulator, kamu akan dapat negatif 6X. Kalau confused juga ni, ini tambah 5, tekan kalkulator tambah 5. Ini tolak 7. Tekan tolak 7. Jadi dekat sini kamu akan dapat negatif 2Y per 3. Inilah jawapan nombor 1 dengan nombor 2. Macam mana semua? Jelas ke? Boleh faham yang cikgu ajar? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu nak langkah kepada level yang seterusnya. Kita nak pergi kepada level 3 pula semua. Okey, jadi masing-masing cikgu akan pergi kepada level 3. Level 3. Level 3 ni apa? Level 3, perbezaan level 3 dengan level 2 adalah apabila dia dalam keadaan tolak. Macam mana tu? Masing-masing boleh tengok. 5X tambah 7Y per 9 tolak 7X tambah 2Y. Tolak 2Y per 9. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada level 3. Soalan-soalan ni cikgu buat ni.
Tapi jangan risaulah, cikgu buat insya-Allah betul. Okey, jadi perbezaan nombor 2, level 2 dengan level 3, level 2 dia tambah antara pecahan pertama dengan pecahan kedua. Tapi level 3 dia tolak. Tolak apa? Tolak antara pecahan pertama dengan pecahan kedua. Itu beza dia. Kamu kena tahu beza antara level-level dia. Okey. Apa tu? Okey. Jadi sekarang cara nak selesaikannya macam mana? Okey, yang pertama sekali tengok nombor bawah dia. Okey, nombor bawah dia 22 dah 9. Jadi bila 22 dah 9, kamu gabungkan saja. 5x tambah 7y tolak. Cumanya level 3 ada sedikit penambahan berbanding level 2. Mana? Dekat sini kita kena letak kurungan 7x tolak 2y. Tu beza dia. Itu je. Itu je. Cikgu langkah setiap soalan sikit. Jadi kalau level 2 kita tengok. Level 2 kita boleh terus tambah, kita terus tulis. Tak payah ada kurungan. Tapi level 3 kena buat kurungan. Jadi bila kita nak selesaikan, kita kena selesaikan kurungan dulu. Jadi salin 5x tambah 7y. Kurungan ni maksudnya apa? Pendaraban antara simbol. Kurungan tu maksudnya darab. Dan belakang kurungan tu simbol. Jadi kita kena darab simbol. Jadi nak darab simbol, ingat tips cikgu, kod-kod ada yang dah terlupa. Simbol punya darab, kamu cari yang sama, dia akan dapat positif. Apa maksud cikgu? Bila positif darab positif kan sama. Bila negatif darab negatif kan sama. Dua-dua ni hasil dia positif. Kalau lain nak buat macam mana? Kalau lain macam mana? Tambah darab dengan tolak. Ataupun tolak darab dengan tambah. Kan lain. Jadi bila lain, hasil dia akan jadi negatif. Salin nota daripada cikgu. Kod-kod yang terlupa. Jadi 7x ni kalau kamu tak nampak, dia positif. Jadi ni negatif darab positif. Lain. Jadi bila lain, dia akan dapat negatif 7x. Okey, kemudian nombor seterusnya. Negatif darab negatif. Kan sama. Bila sama, nampak sama, hasil dia positif. Jadi dekat sini kita tulis positif 2y per dengan 9. Itulah cara dia. Itu cara dia kan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Kamu tengok, ini 7x tolak 2y. Lepas kita buka kurungan, dia negatif 7x tambah 2y. Tadi 7x ni positif, dia jadi negatif 7x. Tadi negatif 2y, dia jadi positif 2y. Sebab itulah, kalau dia dalam keadaan tolak, dia kena ada kurungan. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Yalah, boleh. Okey, bagus. Apa yang cikgu cuba sampaikan ni bukanlah bermaksud level 2 tak ada kurungan. Level 2 sebenarnya dia ada kurungan juga. Apa kurungan dia? Masing-masing boleh tengok. Contoh, okey ni kalau kita buat kurungan. Positif 5x ni positif 5x tolak 7y. Okey, ingat. Positif darab positif sama. Sama kita dapat positif 5x. Positif darab negatif lain dapat negatif 7y. Jadi dekat sini kamu boleh nampak dekat sini dia buat 5x tolak 7y. Lepas cikgu buka kurungan, cikgu akan dapat positif 5x tolak 7y juga. Dia dapat nombor yang sama. Cikgu tak percaya kita pergi pula kepada yang contoh. Tengok ni. Kita nak buat kurungan dekat sini Okey, positif 7x tambah 5y. Kita buat kurungan positif. Okey, positif darab positif kan sama. Jadi bila sama dia dapat positif 7x.
Okey, positif darab positif 5Y. Jadi positif kan sama, dia dapat positif 5Y. Jadi kamu boleh tengok 7X tambah 5Y. Sama je 7X tambah 5Y. Jadi dekat situ kita cikgu merumuskan bila dia dalam keadaan positif di level 2, sebenarnya dia ada kurungan. Cumanya bila dia positif ataupun tambah, kita boleh terus buka kurungan. Sebab nombor dia apa? Tak ada perubahan. Tadi 7X tambah 5Y. Sekarang lepas buka kurungan pun 7X tambah 5Y. Tu beza dia. Cumanya dekat level 3 tadi 7X tolak 2Y. Lepas buka kurungan negatif 7X tambah 2Y. Tu beza dia. Dia jadi kontra. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, lepas tu step yang seterusnya apa? Step seterusnya adalah sama sahaja macam tadi yang dekat level 2. Level 3 yang tambahnya pada kurungan. Tu je. Jadi dekat sini 5X dengan 7X bawa dia duduk sebelah-sebelah. Jadi 5X ni negatif 7X bawa dia duduk sebelah-sebelah. Okey, kemudian ni 7Y, ini 2Y, bawa dia duduk sebelah-sebelah. Ni positif 7Y, ini positif 2Y. Per dengan 9. Okey, X dengan X. 5X tolak 7Y. Kita selesaikan, kita dapat negatif 2X. 7Y tambah 2Y, kita dapat 9Y. Per dengan 9. Inilah jawapan akhir kita. Ada fahamkah semua? Jelas ke penerangan cikgu? Jelas. Cikgu. Okey. Bagus. Okey, kita proceed kepada latihan. Kita proceed kepada latihan. Jadi masing-masing boleh tengok 12X tolak, cikgu nak buat A lah. 12A tolak 3B per dengan 11 tolak. Cikgu dah buat tolak. Tolak 5A tambah 7B per dengan 11. Cuba selesaikan soalan ni. Rujuk contoh yang cikgu dah bagi dekat sini. Cuba buat. Ni level 3. Okey, siapa yang tak faham ataupun ada apa-apa soalan, jangan diam. Terus tanya cikgu. Terus tanya cikgu. Cikgu bagi masa, cikgu faham ni lama. Okey, ni level 3 tau. Level 3 baru dah panjang macam ni. Level 4 panjang lagi. Level 5 panjang lagi. Tapi kamu kena faham, cikgu tambah sikit-sikit. Cikgu tambah sikit-sikit. Jangan risau. Follow betul-betul apa yang cikgu ajar. Okey, bagus. Hantar je tau. Jangan down pula kalau cikgu tak reply tu. Cikgu tengah cari mana yang nampak salah. Azizul, Canai, boleh follow up lagi tak? Boleh.
Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi semua. 1 minit lagi cikgu bagi masa. Cikgu, saya tak dapat masuk kelas. Okey. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Dah lama dah. Cikgu bukannya saja-saja bagi masa yang lama tu. Okey. Boleh cikgu nak mula buat kat depan boleh ke semua? Cikgu nak mula buat? Boleh, Cikgu. Okey. Okey. Okey, boleh. Okey, jadi kita akan tengok kepada soalan ni. Siapa yang salah? Cikgu pesan salin pembetulan. Siapa yang betul tak ada masalah lah, buat right. Buat tanda senyum ke, buat bintang ke, tulis muka cikgu ke. Okey. Jadi sekarang kita tengok dekat depan. Okey, sekarang yang pertama sekali kita cek nombor bawah dia. Bila cikgu cakap penolakan dan penambahan untuk pecahan, nombor bawah tu paling penting sebenarnya. Siapa terlepas step tu, dia salah terus semua. Sebab tu cikgu letak step tu tengok dekat level 1. Okey. Jadi kita pergi pula kepada level 3, kita tengok nombor bawah dia, oh sini 11. Oh sini pun 11. Jadi kita boleh gabungkan. Kita akan dapat 12A tolak 3B per 11. Cumanya bila dia dalam keadaan tolak, cikgu nak masing-masing buat kurungan pada pecahan nombor 2. Dalam kurungan 5A tambah 7B. Reason dia cikgu dah bagi tahu tadi. Okey, habis. Okey. Jadi sekarang kita buka kurungan. 12A tolak 3B. Tengok ni. Negatif darab positif. Ini positif Jadi dia lain. Dia akan dapat negatif 5A. Tapi negatif darab positif. Kan lain juga tu. Dia akan dapat negatif 7B. Tadi positif. Sekarang negatif. Jadi hati-hati masa kita buka kurungan. Jangan buat silap. Sebab kalau kamu tersilap dekat sini, kamu tertukar. Sepatutnya jawapan dia positif, kamu buat negatif. Cikgu tak pandang dah yang bawah. Jawapan dia akan lain. Okey. Jadi kita akan selesaikan dengan kita tengok sebutan serupa, cari huruf sama. 12A dengan 5A. Jadi 12A. Cikgu bawa negatif 5A. Okey. Kemudian 3B dengan 7B. 3 ni negatif. Negatif 3B dengan negatif 7B per dengan 11. Habis. Jadi kat sini kita selesaikan. 12 tolak dengan 5. 12 tolak 5 kita dapat 7A. Kemudian tolak 3 tolak 7. Kita dapat tolak 10. B per 11. Inilah dia punya jawapan. Jelas ke semua yang cikgu ajar kat depan? Boleh faham?
Boleh faham sikit. Boleh. Kenapa lain? Siapa yang lain tu? Siapa yang lain? Salin. Tengok betul-betul dia salah dekat mana. Kenapa suara adik yang jawab tu? Azizul. Azizul, jelas ke Azizul? Boleh faham? Boleh. Okey, Azizul betul ke salah tu? Salah. Salah. Okey, jadi cikgu tunjuk ni, salin betul-betul. Salin betul-betul. Sebab takut berbeza. Dia matematik ni tersilap satu langkah dia terus lain jawapan dia. Okey, jadi cikgu nak masuk level 4 ke nak satu lagi soalan? Cikgu bagi kamu pilihan. Nak level 4 ke nak satu lagi soalan? Level 4. Okey, level 4. Okey, kita pergi kepada level 4 Sebab yang ni antara level 3 dengan level 2 dia lebih kurang je. Cumanya ada kurungan. Okey, sekarang kita masuk kepada level 4. Kita masuk kepada level 4. Jadi untuk level 4, cikgu dah mula buat bahagian pembawah dia berbeza. Jadi level 4 pembawah dia berbeza. Pembawah lain. Macam mana? Okey, jadi kamu tengok kat depan, pembawah dia lain. Pembawah dia lain ni macam ni Okey, cikgu buat 7A per 3 tambah 2A per 9. Tak naklah ni, cikgu buat lain. Ni buat 3A. Okey, jadi tadi sepanjang kita buat sampai level 1, level 2, level 3, kita nampak pembawah dia sama. Jadi sekarang pembawah dia lain. Tadi 2, 2, 3. Tadi 2, 2, 9. Sekarang 1, 3, 1, 9. Macam mana? Okey, jadi kalau pembawah dia lain, dia tak ada cara lain. Step yang paling penting adalah pembawah. Jadi pembawah kena pastikan sama. Kamu kena pastikan sama. Macam mana kita nak pastikan sama? Dia ada dua kaedah. Jadi dekat sini cikgu akan terangkan kaedah yang pertama. Kaedah 1. Jadi kita akan fokus dulu kepada kaedah 1 Kaedah 1 adalah apabila kita nampak 3 dengan 9 dia lain, tapi 9 ni dia ada dalam sifar 3. Cikgu nak tanya kamu, 3 darab berapa dapat 9? 3 darab 3. Tak dengar. 3 darab berapa dapat 9? 3. Ya, darab 3. Jadi bila dekat bawah dah darab 3, atas dia pun kena darab 3. Tu cara dia. Jadi kita akan selesaikan 3 darab 7A. Sebab tu cikgu cakap dalam pecahan ada darab. 3 darab 7A kita dapat 21A. 3 darab 3 dapat 9. Tambah ini 3A per 9. Lepas tu nak buat apa? Ini sambunglah step macam level 1 tadi. Sebab apa? Sebab pembawah dia dah sama. Maksudnya 21A tambah 3A per dengan 9. 21 tambah 3, kita dapat 24A per dengan 9. Ini dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, kita cuba buat dua soalan. 5x per 10 tambah 7x per 5. Okey, selesaikan soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Cikgu buat 6y per 4 tambah okey, cikgu buat 7y per 20. Okey, cuba selesaikan dua-dua nombor ni. Rujuk contoh yang cikgu tunjuk tu Mana luar kan?
Cikgu, Ya. 24E per 9 tidak payah kasih kecil. Oh, okey. Cikgu minta maaf. 24A per 9 kita boleh kecilkan. Kita tekan dalam kalkulator. Cikgu terlepas pandang. Kita akan dapat 8 per 3. Sorry. 8A per 3. Okey. Terima kasih Scarlett. Sama-sama. Okey. Scarlett ada kan tadi Scarlett? Petang, kelas petang. Tidak sempat. Tak Keluar. sempat. Sebab cikgu nampak nama Scarlett tadi. Okey, bagus Scarlett. Bagus. Okey, baguslah Siapa yang dah tengok, kalau boleh kecikkan tau. Okey, bagus. Cikgu dah dapat jawapan. Internet ke? Cikgu minta izin makan Okey, buat. Dah siap hantar kat cikgu. 2 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Tak apalah cikgu, saya dapat. Cikgu line okey. Cikgu okey. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Zarif dapat buat tak tu Zarif? Dapat 15. Atar. Okey. Oh, dah hantar. Okey. Okey, jadi cikgu pesan awal-awal tau. Yang cikgu nak ajar ni level 6 tau. Level 6. Jadi ni baru level 4. Tapi senang je. Kamu janganlah down. Sekejap minta dia try. Okey.
Okey, jadi cikgu akan mula selesaikan dah soalan dekat depan sebab masa bergerak. Masa bergerak. Jadi kita kena manfaatkan masa yang ada. Salinlah apa yang cikgu tunjuk dekat depan. Supaya apa? Supaya kamu boleh tengok macam mana cikgu selesaikan satu. Okey, jadi sekarang nombor 1 dulu cikgu buat nombor 1. Siapa tak faham tanya cikgu tahu. Cikgu tengok je dekat WhatsApp. Kalau siapa-siapa yang ada hantar WhatsApp dekat cikgu, cikgu baca je tau, jangan risau. Okey. Jadi sekarang kenapa cikgu tak check dulu? Sebab cikgu tak tahu lagi jawapan dia. Tu dia. Tu sebab dia. Ni kan jawapan ni soalan baru buat kot. Okey. Jadi sekarang tengok belah bawah dia tak sama. Jadi kita kena samakan je. Jadi kaedah 1 adalah apabila keadaan yang mana nombor kanan dengan kiri belah bawah dia dalam sifar sama. Contoh 5 ni dengan 10 dia dalam sifar yang sama. Jadi 5 nak kena darab berapa dapat 10? Cikgu nak tanya kamu. 5 darab berapa dapat 10? Berapa? 2 cikgu. Okey, darab 2. Jadi bila bawah darab 2, atas pun kena darab 2. Jadi kita akan dapat 5x per 10 tambah 7x darab 2, kita dapat 14x. 5 darab 2 dapat 10. Jadi itulah cara dia. Kita dah selesaikan belah bawah, kita gabungkan 5x tambah 14x. Jadi kita akan dapat 19x per 10. Inilah jawapan nombor 1. Okey, kemudian kita pergi pula kepada nombor 2. 4 dengan 20 ni dia dalam sifar yang sama tau. Jadi bila dia dalam sifar yang sama, kamu kena fikir 4 ni darab apa dapat 20. Jadi cara dia kan, kamu buat 20 bahagi 4. Nanti kamu dapat 5. Maksudnya 4 darab 5, bawah tu darab 5, atas pun darab 5. Jadi 6y darab 5, kita dapat 30y. 4 darab 5, kita dapat 20. Tambah 7y per 20. Jadi bawah dah sama. Gabungkan 30y tambah 7y per 20. Jadi kita akan dapat jawapan dia 37y per 20. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, Boleh. bagus. Jadi inilah jawapan dia untuk nombor 4. Okey, jadi ini untuk kaedah 1. Siapa yang salah, salin pembetulan. Okey, ini adalah untuk kaedah 1. Kaedah 1, cikgu nak pergi kepada kaedah 2. Dia ada 2 kaedah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kita masih lagi di dalam level 4. Cumanya kita pergi kepada kaedah 2. Kaedah 2 ni macam mana? Kaedah 2 adalah kita kena darab kahwin. Kita kahwinkan dia. Kepar, kebun kita kahwinkan dia. Jadi contoh, 3A per 2 tambah 7A. Buruk pula A cikgu. 7A per 3. Kalau kamu nak check 2 dengan 3, 2 tak ada dalam sifar 3, 3 pun tak ada dalam sifar 2. Jadi, kaedah darab kahwin ni macam mana? Kita tengok nombor sebelah. Sebelah kita 3. Maksudnya sini kena darab 3, sini pun kena darab 3. Dan dekat sini 2. Jadi dekat sini kena darab 2, sini pun kena darab dengan 2. Itu maksudnya darab kahwin. Okey. Jadi dekat sini 3 darab 3A kita dapat 9A, 3 darab 2 dapat 6. Tambah 7A darab 2 kita dapat 14A, 3 darab 2 dapat 6. Nampak? Bawah dia dah sama. Sebab itulah cikgu cakap, kalaulah nombor pecahan tambah dengan tolak, kita kena bagi dia sama dulu, baru boleh tambah. Kalau dia lain, selagi tu kamu tak boleh tambah. Sebab apa? Sebab dia bila dia sama, baru boleh gabung. 9A tambah 14A per 6.
Jadi kita selesaikan 9 tambah 14. Kita dapat 23A per dengan 6. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Okey. Jadi perbezaan kaedah satu kita darab sebelah je. Satu je pecahan kita darab. Tengok nombor 1. Satu je, sebelah je pecahan kita darab. Tengok nombor 2. Sebelah je pecahan kita darab. Tapi bila dah masuk kepada kaedah nombor 2, dua-dua pecahan perlu didarabkan. Itu makan dia. Itu cara dia. Silap. Okey, itu cara dia. Jadi sekarang cikgu bagi soalan. Berdasarkan contoh dan penerangannya cikgu terang tadi, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan yang berikutnya. 5x per 7 tolak 2x per 3. Ini soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Cikgu buat 7. Tak naklah 7. Asyik 7 je. 4 y per 5 tambah 2y per 4. Cuba buat nombor 1 dengan nombor 2. Banyak ni soalan kita dah buat malam ni. Cikgu pun nak habis dah makan kuih cikgu. Afika, setakat ni boleh buat tak? Boleh. Boleh. Siapa tak faham terus tanya cikgu Cikgu, Ya? kita tengok saya data. Okey. Sekejap cikgu tengok Okey, betul. Tak ada masalah. Okey, 1 minit lagi semua. Okey, bagus. Bazil, dapat buat tak tu Bazil? Dapat, cikgu. Okey. Okey. Cikgu, Okey, ya. kalau boleh kecilkan, kena kecilkan ke? Ya, betul. Kita kena kecilkan. Kalau boleh kecilkan, kita kecilkan. Okey. Cikgu.
Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Yang tengah buat, boleh je teruskan buat. Yang apa orang kata, yang dah siap, boleh tengok macam mana cikgu buat kat depan . Tapi kalau ada soalan, tanya je terus tau. Tanya kat WhatsApp, okey je. Kalau malu nak tanya, cikgu, saya sayang suara saya. Saya malu kalau orang yang dengar. Itu boleh tanya kat WhatsApp. Tak apa, tak apa. Cikgu terima je. Okey, jadi kita tengok semua kepada soalan nombor 1. Okey, dia lain tau belah bawah dia, jadi kita kena darab. Sebelah ni 3, maksudnya sini kena darab 3, sini kena darab 3. Sebelah ni 7, maksudnya sini kena darab 7, sini kena darab 7. Ada yang tanya cikgu tadi, cikgu, apa situasi kena darab kahwin? Situasi kena darab kahwin adalah apabila nombor belah bawah, nombor 3 tak ada dalam sifar 7 dan nombor 7 tak ada dalam sifar 3. Jadi kamu kena darab dua-dua belah. Itu cara dia tahu, ingat tu. Okey, jadi kita akan teruskan. 3 darab 5x kita dapat 15x. 3 darab 7 kita dapat 21. Tolak 2 darab 7 kita dapat 14x. 3 darab 7 dapat 21. Habis. Jadi bawah dia dah sama. Bila bawah dia dah sama, kita gabungkan 15x tolak 14x per 21. Jadi jawapan dia 1x per 21. Ni jawapan nombor 1. Boleh cek. Salah bagi tahu. Kalau sepanjang buat, kamu rasa yang kamu buat tu betul, bagi tahu cikgu. Cikgu, saya rasa saya buat ni betul. Kenapa jawapan kita lain? Bagi tahu cikgu. Okey, jadi kita pergi. Okey, betul. Bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. 4y per 5. 2y per 4. Jadi kita darab kahwin. Darab sini 4. Jadi kita darab 4 kat sini. Darab 4 dekat sini. Okey, kemudian sini darab 5. Sini darab 5. Okey, jadi 4 darab 4 dapat 16y. 4 darab 5 dapat 20. Tambah 2 darab 5 kita dapat 10y. 4 darab 5 kita dapat 20y. Jadi dekat sini sama dah belah bawah, kita boleh gabungkan 16y tambah 10y per 20y. Jadi dekat sini 16 tambah 10 kita dapat 26y per 20. Kecilkan, kita tekan je dalam kalkulator 26 per 20. Kita tekan, kita akan dapat bila dikecilkan 13y per 10. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas, cikgu. Okey, bagus. Ada yang tanya cikgu, cikgu kalau tersilap kaedah macam mana cikgu? Sepatutnya saya pakai kaedah nombor 1. Tapi saya pakai kaedah nombor 2. Macam mana? Tak ada masalah. Okey, masing-masing tengok dekat sebelah ni. Okey, cikgu ambil satu nombor. Soalan nombor 2 Soalan nombor 2. Cikgu jawab soalan yang sama pakai kaedah nombor 2. Ini cikgu pakai kaedah 1. Kat sini cikgu pakai kaedah 2. Jadi tengok betul-betul. 6y per 4 tambah 7y per 20. Okey, kat sini cikgu pakai kaedah nombor 2. Ni 20. Jadi ni darab 20. Ni darab 20. Besar jawapan kamu. Ini 4. Sini darab 4. Sini darab 4. Jadi tak apalah. In case kamu tak jumpa kan. Kamu tak tahu kaedah nombor 1 macam mana nak cari sifar dia. Pakai je kaedah nombor 2. Okey, 20 darab dengan 6. Kita dapat 120y. Per 20 darab dengan 4. Kita dapat 80. Tambah 7 darab dengan 4. Kita dapat 28y. Per 20 darab 4 kita dapat 80. Okey, bawah dia dah sama. 120y tambah 28y per 80. Okey, selesaikan. 120 tambah 28 kita dapat 148y per 80. Cikgu, kenapa jawapan dia lain? Sekarang masing-masing cuba tekan kalkulator. 148 per 80 dalam kalkulator. Cuba tekan, dapat berapa? Dapat berapa semua?
Ai, dapat tak tu? Cuba tekan, dapat 7/4. berapa? Dapat berapa? 7/4. Sekejap. Salah nombor tu. Ah, salah nama. Cuba tekan. 37/20. Iya, 37Y/20. Kalau kamu tengok, jawapan dia sama. Sebab tu cikgu buat letak dia sama level 4. Dia nak pakai kaedah nombor 1. Kenapa kat sini cikgu pakai kaedah nombor 1? Sebab dia lebih singkat. Nombor dia lagi kecil. Jadi bila nombor dia lagi kecil, jadi nak buat mistake tu kurang sikit. Tapi kalau kamu clueless sangat, tak ada idea sangat, pakai kaedah nombor 2. Pakai darab silang nombor 2 ni. Jadi kamu darab silang nombor 2 ni bukanlah bermaksud jawapan kamu lain, tak. Tak, kamu tambah nombor pecahan yang sama. Jadi kamu akan dapat jawapan yang sama. Kaedah berbeza bukan bermaksud kamu ubah nilai jawapan. Cumanya jalan kerja je lain. Ada sikit penambahan kat mana kamu kena kecilkan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke apa yang cikgu cuba ajar ni? Boleh. Okey, kalau sempat salin, tak sempat tengok rakaman, nanti cikgu hantar. Okey, jadi macam mana dapat 13? Ya, ada soalan nak tanya cikgu. Okey, ini soalan lain. Okey, jadi cikgu akan proceed kepada soalan yang seterusnya. Cikgu ni untuk yang tadi, okey. Cikgu harap kamu fahamlah apa yang kaedah je lain tapi nilai jawapan tu sama. Habis dekat sini. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Silap. Level yang seterusnya iaitu level 5. Level 5, cikgu nak tunjuk kat depan. Masing-masing boleh tengok dia panjang sikit lah. Jadi sekarang level 5. 3x tambah 2y/3 tambah. Tambah. 4x tambah 2y/2. Jadi sekarang soalan kita makin panjang. Soalan kita makin panjang lah macam mana pun. Tapi konsep dia tetap sama. Cumanya masing-masing kena tengok lah. Jadi sekarang tengok nombor bawah dulu. Ada tak kat sini? Cikgu nak dengar suara sikit. Ada ke? Ada. Cikgu. Okey, jadi follow lagi. Follow lagi. Okey, sekarang baru level 5 ni. Lepas ni level 6. Okey, level 5 adalah dia ada lebih daripada satu sebutan. Mana? Satu sebutan. Cikgu macam tadi je ada tanya cikgu. Cikgu macam tadi je yang cikgu ajar. Ya ke macam tadi? Tadi ya, dia ada lebih satu sebutan juga. Cumanya bawah dia sama. Sekarang bawah dia lain. Bawah dia lain apa macam mana? Sama kan? Jadi dekat sini belah sini 2. Jadi sini kena darab 2. Sini kena darab 2. Cumanya cikgu nak pesan satu benda. Kalau kamu tulis macam ni, kamu ingat nanti 2 hanya didarabkan dengan 3x sahaja. Siapa yang ingat macam tu salah. Jadi 2 ni dia kena darab 3x dengan 2y sekali. Jadi untuk mengelakkan kesilapan tu berlaku, sila letak kurungan. Cikgu tak apa ke letak kurungan? Tak apa, kurungan pun maksudnya darab. Maksudnya darab. Jadi bila dia darab, kena darab 2 nombor tu. Jelas ke semua kat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Ini 3. Jadi sini darab 3. Oh, dia ada lebih daripada satu sebutan. Ingat, cikgu ajar malam ni. Kalau lebih daripada satu sebutan, sila buat kurungan. Okey, selesaikan. 2 darab 3x, kita dapat 6x. 2 darab 2y, kita dapat 4y. Dan akhir sekali 2 darab 3, kita dapat 6. Tambah 3 darab 4x, kita dapat 12x. 3 darab 2y, kita dapat 6y.
per dengan 3 darab 2 kita dapat 6. Sebab itulah cikgu pesan daripada hari tu lagi. Dalam pecahan ada bahagi. Dalam pecahan ada bahagi. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan yang seterusnya iaitu level 5. Okey, jadi bila dia dah tambah ni, bila dia dah tambah, kita gabungkan saja 6x tambah 4y tambah 12x tambah 6y per dengan 6. Per dengan 6. Jadi dekat sini 6x dengan 12x dia sama. 4y dengan 6y dia sama. Jadi kita gabungkan dia. 6x ni positif 12. Positif 12x. 4y ni positif 4y. Ini positif 6y. Jadi per dengan 6. Jadi dekat sini kita selesaikan satu-satu. 6x tambah 12x kita dapat 18x. Kemudian 4y tambah dengan 6y. Dekat sini kita dapat 10y per dengan 6. Ini jawapan kita. Dia sebenarnya boleh kecilkan lagi. Tak apalah yang tu. Kita berhenti sampai sini dulu. Jelas ke semua kat sini? Boleh faham? Boleh. cikgu. Okey. Kita cuba buat satu soalan. Cuba. Kalau tak, bila lagi kamu nak buat? Cuba je. Salah tak apa. Cikgu akan betulkan. Okey. Jadi, cuba buat soalan yang berikutnya. 5A tambah 3B per, cikgu buat 4. Tambah, cikgu buat 6A tolak 2B per dengan 2. Okey, cuba selesaikan soalan ni. Satu je soalan. Satu je soalan. Lepas ni kita buat soalan ni. Okey, 2 minit lagi. Masing-masing cuba selesaikan. Jangan cakap susah. Sampai bila kita nak cakap soalan ni susah?
Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus, bagus. Dah nampak boleh buat tu. Okey, habis sudah masa di atas. Okey, jadi masing-masing boleh tengok apa yang cikgu nak cuba terangkan di hadapan. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan kat depan. Boleh ke semua? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, Boleh. jadi masing-masing boleh tengok. Lepas ni kita pergi level yang terakhir dah. Okey, jadi masa cikgu suntuk sikit sebab cikgu dah pukul 10 suku dah. Jadi tengok betul-betul. Okey, ni 2. Jadi cikgu nak tanya kamu, 2 ada tak dalam sifir 4? 4 ada tak dalam sifir 2? Cikgu nak tanya. Ada. Ada. Jadi darab 2 sahaja. Maksudnya dekat sini kita darab 2 sahaja. Tak semestinya yang level 5 ni kamu kena darab 2-2 pula. Jadi kita darab yang tu je. 5A tambah 3B per 4. Cikgu nak cuba tadi. Cikgu nak test tadi. Okey, 2 darab 6A dapat 12A. 2 darab negatif 2 kita dapat negatif 4B. 2 darab 2 kita dapat 4. Kan dah sama? Okey, jadi dah sama, kita gabungkan saja. 5A tambah 3B tambah 12A tolak 4B per dengan 4. Okey, 5A dengan 12A kita susun. 5A tambah 12A. Kemudian 3B dengan tolak 4B tambah 3B tolak 4B per dengan 4. Jadi dekat sini kita selesaikan. 5A tambah 12A, kita dapat 17A. 3B tolak dengan 4 dapat tolak 1B. Per dengan 4. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Bagus. Jadi apa yang cikgu nak cuba highlight sebenarnya dari latihan yang cikgu bagi ni? Okey, apa yang cikgu nak cuba highlight ni bukanlah kalaulah dekat sini tak semestinya kita kena darab dua-dua belah. Ada satu keadaan yang mana kita boleh cari jalan yang lagi singkat. Maksudnya kita darab satu belah je. Level 5 dekat sini adalah yang ni je. Ada tambah antara dua-dua belah. Cikgu harap jelas tau. Cikgu harap jelas. Yang ni cikgu darab dua-dua belah. Yang ni cikgu darab satu belah sahaja. Okey. Bazil, okey ke Bazil? Jelas ke penjelasan cikgu? Jelas, cikgu. Cikgu, Okey. Ya? nak tengok nombor 4 tadi? Level 4 ke nombor 4? Level 4, level 4. Yang mana? Dia ada 2. Kaedah 2 ke kaedah 1? Kaedah 2. Kaedah 2. Ni kaedah 2. Okey, dapat. Terima kasih, cikgu. Okey, baik. Okey, sama-sama. Okey, habis dah semua. Kita pergi kepada level yang terakhir. Level yang terakhir adalah sama sahaja macam level 5. Dia sama sahaja macam level 5. Kamu jangan ngantuk lagi tau. Cikgu harap masing-masing semangat lagi. Semangat lagi ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Semangat lagi ke? Semangat. Okey. Okey, level 6 adalah 2A, 2X lah. 2X tambah 3Y
per 3 ditolak. Ditolak dengan 4x tambah 2y per 4. Perbezaan level 6 dengan level 5 adalah pada operasi. Operasi level 5 dia tambah. Sekarang operasi level 6 dia tolak. Persamaan perbezaan level 5 dengan level 6, nombor bawah dia lain. Jadi level 6 nombor bawah dia level lain. Sebenarnya kalau kamu dah boleh selesaikan level 6 ni, ikutlah mana-mana dan kamu faham konsep yang cikgu ajar sampai level 6 ni, kamu boleh selesaikan semua soalan yang berkaitan dengan pecahan, penambahan dan penolakan. Betul tak cikgu? Cikgu dah ajar semua. Semua cikgu ajar malam ni, semua yang ada dalam pecahan, penambahan dan penolakan. Tak ada yang cikgu miss pun. InsyaAllah lah. Betul, tak ada. Cikgu kaji dah. Sebenarnya sebelum cikgu study, cikgu mengajar, cikgu study dulu. Kamu janganlah ingat cikgu main ajar je, cikgu study. Lagi-lagi aplikasi algebra tu paling lama lah cikgu study sampai pukul 1-2 pagi. Jadi pengukuhan ni pun cikgu study juga. Sebab kalau cikgu termiss satu point, maksudnya tak kukuh lagi. Okey, jadi cikgu teruskan terus. Okey, sekarang ni 4. Jadi sini darab dengan 4. Disebabkan dekat atas dia ada lebih daripada satu sebutan, kita darab dengan 4 juga. Okey, sini 3. Maksudnya sini darab dengan 3. Sini kena ada kurungan 3 juga. Habis. Okey, kemudian 4 darab 2x, kita dapat 8x. 4 darab 3y, kita dapat 12y. 4 darab 3, kita dapat 12. Tolak. 3 darab 4 dapat 12x. 3 darab 2, kita dapat 6y per dengan 12. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Jelas cikgu, boleh faham. Okey, bagus. Okey. Perbezaan dekat sini antara level 5 dengan level 6, kalau dia tolak, sama macam level 3. Level 2 ke level 3 cikgu ajar tadi. Maksudnya, kamu tak boleh gabung terus. Kamu kena buat kurungan. 8x tambah 12y, tolak. Kena ada kurungan pula dekat sini. 12x tambah 6y per dengan 12. Itulah masa minggu lepas kan ada orang cakap, cikgu panjangnya darab ni. Bahagi lagi panjang. Tu ni apa yang cikgu maksudkan. Jadi dekat sini 8x tambah 12y, tolak darab tambah dapat tolak 12x. Tolak darab tambah dapat tolak 6y. Jadi per dengan 12. Kemudian kita susun 8x dengan 12x. Ni cikgu sambung sini. Okey. 8x. Ini negatif 12x. Okey, y. 12y dengan 6y. Ini positif 12y. Ini negatif 6y. Per dengan 12. Selesaikan 8 tolak 12. Kita dapat negatif 4x. 12 tu pula. 12y tolak 6. Kita dapat 6y per dengan 12. Ni boleh kecilkan sebenarnya. Tapi tak apa. Kita biar sampai sini dulu. Ni jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Okey. Jadi cikgu harap kamu follow lah apa yang cikgu ajar ni. Macam cikgu bagi tahu pengisian, isi tu yang penting tu. Isi untuk penambahan dan penolakan, cikgu pecahkan sampai level 6. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ni. Soalan yang terakhir untuk hari ni. Cuba masing-masing selesaikan 5x tambah 2y per 2 tolak 3x tolak 2y per 3. Ini soalan yang terakhir dah. Ini soalan yang terakhir dah. Ini soalan yang terakhir dah. Cuba selesaikan. Okey, jadi soalan yang terakhir ni cikgu nak masing-masing boleh buka kamera. Perlihatkan dekat cikgu yang kamu dalam keadaan
masih lagi follow cikgu. Okey, buat Jangan rasa letih. Cikgu terang lagi letih. Kau kena lagi power daripada cikgu. Okey, 1 minit lagi. Panjang tak Bazil jawapan Bazil? Panjang cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu akan tunjukkan soalan di hadapan. Okey. Jadi cikgu takut cikgu makan banyak masa sikit. Okey, jadi cikgu mula tunjuk dekat depan, boleh ke semua? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, dah ni soalan yang terakhir dah. Masing-masing boleh tengok dekat depan. 5x tambah 2y ni macam mana nak selesaikan. Ada yang confuse lagi, ada yang pening lagi. Tak apalah cikgu tunjuk. Okey, sekarang ni darab silang, darab kahwin. Sini 3, maksudnya sini kena darab 3. Oh, ni kurungan, kurungan pun kena darab 3. Sini 2, sini kena darab dengan 2. Oh, kurungan pun kena darab dengan 2. Okey, yang ni cikgu harap jelas. Okey, kemudian 3 darab dengan 5x, kita dapat 15x. 3 darab dengan 2, kita dapat 6y. Jadi 3 darab 2 dekat belah bawah, 6 lah.
tolak 2 darab 3x kita dapat 6x. 2 darab negatif 2y kita dapat negatif 4y. Per dengan 6. Habis. Salinlah elok-elok apa yang cikgu ajar ni. Dah nak habis dah. Okey, jadi tolak dekat sini. Okey, ya orang cakap pembawah kita dah sama kan? Pembawah kita dah sama. Okey, pembawah kita dah sama. Bila pembawah kita dah sama, kita boleh terus gabung. Ya, tapi jangan lupa jangan lupa dia tolak. Jadi bila dia tolak, kita kena ada kurungan. Okey, ni jawapan dia. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Okey, kerjaan semua. Okey, jadi kita selesaikan 15x tambah 6y tolak darab dengan tambah dapat tolak 6x. Tolak darab dengan tolak dapat tambah 4y per dengan 6. Cikgu buat laju sorry, minta maaf, cikgu ambil masa. Okey, kemudian dekat sini kita susun 15x tolak 6x. Kemudian dekat sini 6y dengan 4y. Jadi kita dapat positif 6y, positif 4y per dengan 6. Okey, jadi 15 tolak 6. 15 tolak dengan 6. Kita dapat 9x. 6 tambah dengan 4. Kita dapat 10y per dengan 6. Inilah jawapan dia. Okey, setakat ni semua jelas ke? Boleh faham ke yang cikgu ajar untuk malam ni? boleh. Boleh. Okey, Boleh. jadi Boleh, cikgu harap jelaslah apa yang cikgu tunjuk kat depan ni. Kalau siapa-siapa ada masalah, boleh WhatsApp kat cikgu. Cikgu akan bagi tahulah apa jawapan dia. Jadi cikgu buat rumusan kita ada 6 level. Tadi level 6. Ni level 6 ni. Ni level 6. Jadi tengok panjang. Okey, ni level 5. Ini level 4 kaedah nombor 2. Ini level 4 kaedah nombor 1. Level 3, level 2 dan level 1. Kita naik tangga slow-slow. Jangan daripada level 1 terus pergi level 6. Nanti terjatuh. Okey semua. Cikgu harap jelaslah apa yang dah cikgu cuba sampaikan ni. Emira, jelas ke Emira? Boleh faham ke Emira? Boleh faham cikgu. Okey, bagus. Ammar, okey ke semuanya Ammar? Okey, jadi sampai situ sahajalah. Cikgu minta maaf ambil masa 2 minit lebih sikit. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Terima kasih cikgu. bye. Selamat berehat Baik. semuanya. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.